Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Hafal sikit, nampak? Nampak Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita yang kedua ni, kita mulakan dengan Daurul Khasa'is At-Tarbiyah Nabawiyah. Peranan dan ciri-ciri khusus dalam pendidikan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min ni'amillah alaina, daripada ni'mat Allah pada kita ni, anna ba'atha fina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan atau bangkitkan pada kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadian wa da'in ilal haq, sebagai petunjuk dan dakwah kepada perkara yang benar. Jadi wa khassahu bi sifatil la yajarihi fiha ahad. Ini dikhususkan dengan sifat yang tak ada pada orang lain. Iaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka sesungguhnya bagi kamu wahai Muhammad akhlak yang besar, akhlak yang hebat ya. Jadi fayakfi hadhil ummah syarfan ay yakuna nabiyaha min safwatil khalqi. Jadi cukuplah bagi umat ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sebagai satu kemuliaan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak yang baik. Wa yakuna hadha sifat wasafahu, dan inilah yang jadi pada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan tentang sifat Nabi, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah al-Quran. Baik. Jadi khasa'is tarbiyah nabawiyah. Ada beberapa ciri-ciri khusus tarbiyah Nabi. Awalan, ada yang baru masuk ni. Masuk. Baik. Awalan dipanggil wuduhul hadaf. Maknanya matlamat jelas. Dalam pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlamatnya sangat jelas. Jadi antara matlamat-matlamatnya ialah dalam abna al-ummah, dalam membina umat ni. Yang pertama, bina mujtama' mutamasik. Jadi membina masyarakat yang saling berpegang di antara satu sama lain, yang kukuh, yang kuat ya. Jadi min khilal taqwit ar-rababit. Jadi sepanjang kekuatan hubungan wal alaqat, dan hubungan-hubungan yang antara masyarakat ni, fima baina a'dha'ihi wa tawthiqiha. Dia di antara anggota badan ya, dan kepercayaan di antaranya tu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atifihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang beriman itu dalam kebaikan mereka, rahmat mereka, kasih sayang mereka ini seperti satu jasad. Iza ishtaka minhu adu, bila ada satu anggota yang mengadu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, dia akan semua satu jasad akan merasa bisahri wal huma, sama ada demam ataupun sakit ya. Yang kedua, hifzul huquq. Dalam tarbiyah nabawiyah, Rasulullah membawa satu konsep menjaga hak individu. Yang mana wadal hududan ala jami'il iltizam biha hafzan li huquqihi wa huquq ghairihi. Jadi yang mana Rasulullah meletakkan batasan-batasan pada semuanya, yang mesti padanya menjaga hak-haknya dan hak-hak orang lain. Hak diri sendiri, hak orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim pada muslim itu ada 6. Qila man huna ya Rasulullah? Sahabat tanya, apa dia wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza laqitahu fassalam alaih. Bila bertemu dengan orang lain maka bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza da'aka fa'ajabahu. Jika ada seorang da'a ni menjemput sesuatu, maka kita jawab, kita pergi. Ya, kalau ada orang jemput kenduri dan sebagainya, kita pergilah. Wa idza istansahuka fansah lahu. Bila ada orang minta nasihat, maka kita mesti menasihatinya. Wa idza atasha falhamdulillah fashamatahu. Bila dia bersin sesama, dia cakap alhamdulillah, maka kita pun doakan dia. Wa idza marad fa'adahu. Bila dia sakit, maka kita kena ziarahilah.
Wa idza mata fattabahu, bila dia meninggal kita kena iringi jenazahnya. Ini 6 hak. Islam dengan Islam. Itu menjaga hak. Yang ketiga, al-hifazu ala ibadat, menjaga ibadah. Tarbiyah Nabi ini Rasulullah SAW bawa supaya kita ni menjaga ibadah. Min hadis allazi rawahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa mimma qala fihi bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zat al-yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayadun thiyab shadidun sawad asy-sya'r la yara 'alaihi atharu safar. La yura 'alaihi atharu safar. Ini satu kisah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana di antara para sahabat ni datang pada satu hari, datang seorang lelaki yang mana putih bajunya, bersih putih bajunya dan hitam rambutnya, yang mana tiada pun tanda-tanda dia ni orang bermusafir. Sebab di tanah Arab bila musafir ni kadang bajunya tu kotor, kena debu padang pasir, rambutnya itu putih sebab kena debu padang pasir. Tapi lelaki yang datang ni lelaki yang bersih. Faqala, dia pun kata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan aku tentang Islam. Hadis ni panjang lah, dia ada dot tu. Khabarkan aku tentang iman, khabarkan aku tentang Islam, khabarkan aku tentang kiamat, tanda kiamat. Rasulullah menjawab, segala-galanya Rasulullah menjawab. Summa intalaqa, kemudian dia pun pergilah, lelaki itu pergi. Falabistu maliya, maka semua tercengang lah. Kemudian qala Rasulullah tanya pada Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il? Manis-sa'il. Kamu tahu tak siapa yang bertanya tadi? Jadi Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi hadis ni menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dalam tarbiyah nabawiyah ni menjaga bab-bab ibadah, bab perkara rukun Islam, rukun iman, perkara ihsan, dan tanda-tanda kiamat sekali lah dalam hadis tu. Baik, ini contohlah hadis ni, banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan lain. Fokus kita berkaitan ciri-ciri khusus dalam tarbiyah nabawiyah. Baik. Yang kedua, hikmah fi tarbiyah. Ada hikmah, kebijaksanaan, hikmah, kelebihan dalam tarbiyah ni. Faqad daraba lana awra' masalan fil hikmah. Maka ada contoh yang paling baiklah dalam hikmah ni, indama jaa syabun. Ketika mana datang kepada Rasulullah ni seorang pemuda, wa talaba ay ya'zana lahu bizina, yang mana pemuda ni minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Jadi fa ankara alaihi sahabat tu tak suka dengan perkataan dia ni, ya. Wa anfuhu, dan cuba untuk menghalau ni lah, ya. Walakin tajallat hikmah fi ta'amul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Akan tetapi kita lihat hikmah di sebalik muamalah Rasulullah SAW bersamanya. Ini kaedah. Dalam pendidikan boleh ambil kaedah ni, ya. Iz arna syabab minhu wa bada yuhawiru. Ya, bila mana dengan pemuda tu, dia mulakanlah perbualan dengan pemuda tu, ditanyakan adakah kamu redha bila kamu berzina dengan ibumu, dengan ada saudara perempuanmu, dengan makcik kamu dan beberapa orang-orang yang diharam kamu kahwin. Lalu pemuda ni kata la, tidak, ya. Inilah hadisnya, hadis panjang ni. Ya, hadis panjang ni. Hadis ni daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, inna fata syaban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda lah. Pemuda, biasalah orang muda kan, anda pun pemuda juga, biasa nak tahu sesuatu. Dia kata, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, azin li bizina, izinkan aku untuk berzina. Biasa orang muda ni dia nafsunya lebih. Ya, ini fitrah, ya, fitrah. Tapi bila bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatasi masalah atau keadaan orang-orang muda ni dengan kaedah dia, ya. Maknanya pendekatan Rasulullah ni lebih pada pertanyaan kembali untuk mereka memikirkan adakah perkara itu baik ataupun salah. Ya, Rasulullah tak terus marah macam para sahabat. Para sahabat dia marah, minta dia keluar aje, dia halau aje orang muda ni. Tapi Rasulullah tak bukan begitu, ya. Jadi fa aqbala ya al-qaum ala fazajruhu, ya, faqalu mah. Mereka kata pergi. Ni para sahabat, ya. Dia tak mau, pergi. Faqala adanahu, ya. Jadi Rasulullah kata biar ajalah. Fadanahu min qariban, maka datang yang dekat. Faqala fajalasa, maka dia pun duduk.
Lalu Rasulullah tanya, atuhibbuhu li ummaka? Adakah kamu suka berzina dengan ibumu? Jadi dia kata, la wallahi, tidak demi Allah, ja'ali Allah fadaka. Allah jadikan aku tidak demikian, ya. Sampailah ditanya seterusnya itu, sehinggalah yang terakhir ni, sehinggalah yang ini, dengan ibumu, lalu jawab pun sama, ya. Kemudian wala nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Tidak ada manusia yang suka berzina dengan ibu-ibu mereka. Dia jawab sendiri. Pemuda tu jawab sendiri. Lalu ditanya juga, suka pula dengan anakmu, anak perempuanmu, suka berzina dengan anak perempuanmu? Jawapannya sama, la wallahi, ya. Jawapannya samalah, ya. Kemudian ditanya, adakah kamu suka berzina dengan adik-beradik perempuan kamu? Pun sama juga jawapannya, tidak, ya. Dan seterusnya dengan makcik kamu pun jawapannya tidak, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW faqala wada'a yadahu alaihi. Rasulullah pun letakkan tangannya atasnya, pada dadanya, ke, dan Rasul mendoakan, Allah maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Jadi doa Nabi SAW pada pemuda ni, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya, ya, mana dijaga supaya tidak berzina. Jadi selepas itu dia tidak lagi lah, ya, untuk menjadi perkara itu, ya. Memang tak ada bertanya lagi dan dia jadi orang soleh. Alhamdulillah. Ini doa Nabi SAW. Ini makna hikmah dia. Kaedah Rasulullah secara hikmah. Ini yang tarbiyah Nabi SAW. Baik. Yang ketiga, al-adl wal masawat. Dalam pendidikan Nabi ada keadilan dan persamaan. Ini contoh hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berkaitan dengan ada seorang perempuan lah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha Quraisyan, ya, seorang Quraisy, ya. Ahamhum sya'nul mar'ah Makhzumiyah allati saraqat. Ada seorang perempuan ni, Bani Makhzumiyah ni, dia ni telah mencuri. Jadi mereka ni pakat-pakat, kata, ma yukallim fiha Rasulullah. Siapa yang boleh bercakap dengan Rasulullah SAW? Sebab tahu bila mencurinya kena had, kena potong tangan. Ya, kaedah dia. Jadi mereka ni cuba nak bermuamalah lah. Cakap dengan Nabi SAW supaya janganlah buat had tu. Faqalu waman, bagi mereka berbincang, mereka kata, waman yajtariu alaihi illa Usamah hubb Rasulillah SAW. Dia kata, tak ada siapa yang lain yang Nabi suka kecuali Usamah. Usamah ni Nabi suka kat dia. Jadi fakallamahu Usamah. Usamah pun jumpa Rasulullah SAW, ya. Jadi dia pun jumpa, ya, qala Rasulullah SAW, atashfa'u fi haddin min hududillah, ya. Adakah kamu boleh memberi syafaat, ya, beri keringanan, pada had daripada had Allah, hukum dan hukum Allah, ya. Kemudian Rasulullah bangun, maka dia khutbah. Lalu dikata Rasulullah, sabda Rasulullah, ayuhan nas innama ahlaka allazi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku wa idza sarqa fihim dhaif aqamu alaihi had wa imullah law anna al-Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Sabda Rasulullah maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu. Bila sesungguhnya mereka ini, bila mereka mencuri, pada mereka tu, di kalangan mereka ada orang-orang yang hebat, orang yang mulia, tarakuhu, mereka tinggalkan. Mereka tak had pun, mereka tak hukum pun. Apabila yang mencuri itu golongan orang yang lemah, orang dhaif, orang miskin, aqamu alaihi had, mereka akan had orang itu. Ini zalim lah, ya. Jadi waimullah, demi Allah, kalaulah Fatimah bin Muhammad, anak Nabi Muhammad SAW itu mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Ini tegasan Rasulullah SAW, sifat adil dan kesamaan dalam menegakkan hukum Allah Ta'ala, ya. Sebab orang-orang terdahulu, Rasulullah nyatakan, orang yang mulia, orang bangsawan, bila mencuri, dia tak kena hukum. Bila orang yang lemah, orang yang miskin, fakir, tak ada kekuasaan, mereka akan dihukum. Ini tidak ada keadilan. Tapi bagi Rasulullah SAW, walaupun anaknya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka dia akan potong tangan Fatimah binti Muhammad. Baik. Yang keempat, syumuliyah, kesempurnaan, ya. Ini dalam ciri khusus tarbiyah Nabi, annaha jad syamilah li tarbiyati ummah bi akmaliha. Ya, ini dah datang kemuliaan bagi tarbiyah umat ni dengan
kesempurnaannya, dengan sempurnaannya. Likafatil azminah, dia sesuai untuk semua zaman, ya, semua zaman, semua masa, wali mukhtalifil amkinah, dan sesuai untuk perbezaan tempat. Ya, tak kira lah dia ni dekat utara ke selatan ke di belah timur dunia ke barat dunia, semua sama, diterima semua. Ya, wali kulli syara'ih al-mujtama, dia jelaskan bagi masyarakat ni. Dalilnya apa? Ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yatihi wal amiru ra'in wa rajulun ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'atun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yatihi. Ini sifat tanggungjawab, ini syumuliah kesempurnaan dalam Islam tarbiyah Nabi ini ialah tanggungjawab. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinannya. Dan amir ra'in, ketua ialah pemimpin dan seorang lelaki juga pemimpin daripada ahli keluarganya. Seorang perempuan itu memimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Dan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinannya. Baik, selesai bab tu. Ciri-ciri khusus dalam dalam tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat ni saya buka, ada soalan? Tak tahu laju ke apa ke. Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Okey, tak ada soalan. Okey. Ringkasnya subjek ni pun senang je ni. 2 jam kredit je kan. Okey. Al-Hadis An-Nabawi. Kita masuk dalam bab Al-Hadis Nabawi. Ini secara ringkas pengenalan berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma untuk secara detailnya perbincangan berkaitan hadis Nabi ini, anda akan belajar pada semester yang kelima dalam subjek Ulumul Hadis atau Mustalahul Hadis, ya. Ini secara ringkas saja berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-hadis, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma udifu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyatin aw udifu ila sahabi aw tabi'i. Iaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan Rasulullah, ataupun perbuatan Rasulullah, ataupun pengakuan Rasulullah, ataupun sifat kejadian Rasulullah, ataupun sifat akhlak Rasulullah. Ataupun hadis ini juga boleh diartikan dengan yang disandarkan kepada sahabat ataupun tabi'in. Maksudnya apa yang sahabat ceritakan tentang Rasulullah ataupun tabi'in cerita tentang Rasulullah, itu juga dinamakan sebagai hadis. Baik, dalam perbincangan ulama ada juga istilah dinamakan as-sunnah, al-khabar dan al-athar, ya. Jadi apa maksud as-sunnah, al-khabar, al-athar? Dari bidang ilmu hadis, as-sunnah ini ialah ma udifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassah, khusus dia. Maksudnya hadis itu memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dan sebagainya. Kalau dari sudut hukum fiqh, sunnah ni disebut sebagai hukum yang bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan tak dapat apa-apa. Tak ada apa-apa, ya. Itulah. Tapi dalam ilmu hadis, sunnah ini adalah sesuatu yang disandarkan khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala khabar iaitu ma'udifu ila ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disandarkan pada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya kata-kata para sahabat, ya, para tabi'in dan sebagainya, kata-kata itu dipanggil khabar, ya, bukan sunnah. Manakala yang terakhir dipanggil athar. Athar ini yang disandarkan pada sahabat, ila sahabi khasah. Khabar ni, athar ini disandarkan kepada sahabat secara khusus. Wa alaihi fal khabar au hadis wa makana marfu' wa athar makana mauquf. Baik. Dan ada juga istilah dalam bidang hadis ini, ada dinamakan sebagai hadis marfu', ada dinamakan sebagai hadis mauquf. Ini istilah-istilah dia. Jadi hadis marfu' ini ialah hadis yang dinamakan sebagai khabar dan hadis. Khabar maksudnya apa yang disandarkan daripada Nabi, dan apa juga yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dipanggil sebagai hadis marfu'. Ya, sampai kepada Rasulullah. Asar iaitu mauquf. Ya, asar ini diistilah sebagai mauquf. Mauquf maknanya dia terhenti kepada sahabat sahaja, iaitu mauquf. Ini pandangan perbincangan ta'rifan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis qauli, baik, kita bincang satu. Hadis qauli. Contoh hadis qauli an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La darara wala dirar. Dia baru masuk ke? Ini dia baru masuk ni. Oh, Ustaz. Bukan, bahagia. Ahlan Ustaz. Baik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Nah, ini hadis qauli ya. Maksudnya perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. Yang kedua contoh hadis fi'li. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula ma yuridu ay yuftira wa yuftiru hatta naqula ma yuridu ay yasuma. Ini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menunjukkan Rasulullah ni dia berpuasa sehinggalah kami katakan sesuatu yang dia telah berbuka. Dia berbuka, mana dia tak puasa. Bila Aisyah nampak Rasulullah tak berpuasa, maka Aisyah pun katakan bahawa dia berpuasa atau dia tak puasa. Macam itulah. Maksudnya keadaan yang dilihat oleh para sahabat atau isteri Rasulullah SAW kepada Rasulullah dan diceritakan perbuatan itu dinamakan hadis fi'li. Kemudian hadis qauli. Hadis qauli contohnya, Kemudian hadis takriri. Ya, hadis takriri. Hadis takriri pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis di mana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz bin Jabal ke gubernur Yaman, ya. An Haris bin Amru an rijalin min ashabi Muaz bin Jabal. Ini daripada sahabat Muaz bin Jabal ni. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Rasulullah ni mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Faqala, Rasulullah tanya, "Kaifa taqdi? Bagaimana kamu menghukum?" Faqala, "Aqdi bima fi kitabillah." Aku hukum dengan apa yang ada dalam kitab Allah Taala, dalam Quran. Jadi kalau Rasulullah, "Fa illam yakun fi kitabillah." Jika tak ada dalam kitab Allah, faqala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muaz pun kata akan menggunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika tak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muaz berkata, "Ajtahidu ra'yi." Aku berijtihad dengan pandanganku. Ini pandangan sahabat, ya. Qala alhamdulillahillazi wafaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, segala puji bagi Allah yang telah sepakat sesuai dengan Rasul, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini samalah gitu keadaannya. Ini pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengiyakan apa yang dikatakan atau tindakan yang akan dilakukan oleh Muaz bin Jabal. Okey. Kemudian sifat khilqiyah. Ini sifat Rasulullah, pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Ishaq bin qala sami'tu Barra Al-Bara qala yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan wa ahsanuhu khalqan laisa bil tawil ba'in wala bil qasir. Ini sebaik-baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik manusia, wajahnya dan sebaik-baik kejadian, bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala. Taklah terlalu tinggi, taklah terlalu rendah. Ini sifat yang dinyatakan oleh para sahabat tentang Rasulullah. Kemudian sifat khulqiyah, ini sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadul haya min al-azra fi hidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Hadis ni mengatakan bahawa Rasulullah SAW sifatnya dia paling malu dengan anak dara, ya, malu dia. Dan apabila dia melihat sesuatu yang dibenci, kami kenal melalui wajahnya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita lihat pula makan atau sunnah nabawiyah. Kedudukan sunnah Nabi. Ya. Saya ringkasnya ada 3 di sini. Banyak dalam kitab-kitab lain ada banyak lagi lah. Saya ringkas ada 3. Jadi antaranya kedudukan sunnah Nabi ni ialah masdaru tashri'i ats-tsani.
sumber pensyariatan atau syariah yang kedua dalam Islam ya, selepas Al-Quran Nur Karim. Jadi apa tugasnya, apa peranannya? Wazifatul asasiyatu di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-bayan wa tafsil. Penerangan dan perincian. Ya, al-bayan wa tafsil, penerangan dan perincian. Berdasarkan surah Nahl ayat 44, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surah azim. Kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra. Quran. Zikra ini diterjemahkan Quran juga. Litubayyana lin-nas, untuk diterangkan pada manusia, ma nuzila ilaihim, sesuatu yang diturunkan pada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka ini berfikir. Ya, tafakkarun ni mereka selalu berfikir. Fi'il mudhari', maksudnya sentiasa je berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antara wajah-wajah ataupun kaedah-kaedah dalam bagaimana penerangan sunnah untuk Al-Quran ini. Yang pertama, ma jaa fi sunnah muwafiqan lama jaa fi Quran karim muakkidan lahu. Apa yang datang dalam sunnah sama, sesuai, sepakat ataupun selaras apa yang telah datangkan dalam Al-Quranul Karim dan menguatkan lagi Al-Quran itu. Ya, contohnya berkaitan dengan rukun iman, tentang solat, tentang puasa, tentang haji dalam Quran disebut, dan sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islam ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saum ar-Ramadan. Ini contoh satu hadis Rasulullah SAW tentang syahadah, kalimah syahadah, tentang mendirikan solat, tentang zakat, haji dan puasa bulan Ramadan. Okey. Yang kedua, ma jaa fi sunnah nabawiyah mufassilan li mujmal Quran wa mukhassisan li 'amihi aw muqayyidan li mutlaqihi aw muwaddihan li mushkalihi aw mubayyinan li mubhamihi. Ini pun dah bincang saya lepas ni. Iaitu datang dalam sunnah ni memperincikan secara mujmal dalam Quran. Apa yang umum dalam Quran, mengkhususkan perkara-perkara yang umum, mengaitkan perkara yang terputus-putus, yang perkara mutlak, dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam Quran dan menerangkan perkara-perkara yang mubham, yang kesamaran dalam Quran. Dijelaskan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, wadzalika kabayanihi lis-salawatil khams. Contohnya menerangkan bagaimana sembahyang 5 waktu, solat 5 waktu tu. Bitahdid mawaqitiha, dalam menentukan waktu-waktunya. Dalam Quran tak sebut waktu-waktunya, dalam hadis sebut waktu-waktu yang tentu dalam solat ni. Wa kaifiyatuha, kaedahnya, wa sa'ir ahkamuha, dan hukum-hukum berkaitan dengan solat contohnya. Wa nau kadzalika bayan li maqadir zakat, menerangkan tentang kadar bayaran zakat al-mafruḍah yang difardukan. Awqat wujubha, waktu-waktu yang diwajibkan bayar zakat. Jenis-jenis amwal, anwa' az-zakiyah, zakiyah. Ya, maksudnya jenis harta yang dizakatkan. Itu semua diperincikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, as-sunnah muqarrarah li hukm zakat anil Quran, ya. Hukum yang ditetapkan, sunnah nabawiyah ni menetapkan bagi hukum yang terhenti pada Quran. Ya, tak ditentukan dalam Quran, tak ada dalam Quran. Tapi mana dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam inilah. Hadis tahrim zawaj mar'ah ala amatiha. Hadis haram kahwin dengan perempuan ala mar'iyah amatiha, yang apa, makciknya lah, ataupun makcik sebelah ayah atau makcik sebelah ibu, tak boleh lah. Ataupun tidak hadis pengharaman radha'. Radha' ni maknanya penyusuan bagi siapa yang diharamkan dalam nasab. Ya, maksudnya siapa anak susuan tu ada muhrim lah, dia kena muhrim lah, begitulah. Ada yang lain contohnya berkaitan dengan hukum hukum rejam, ya. Hukum rejam dia tak ada dalam Quran, ya, tapi dia ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara hukum ini yang ada dalam hadis, kadang-kadang tak ada dalam Al-Quran. Perincian itu berdasarkan kepada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Hari ini itu saja. Ustaz, Ustaz letak recording ni dekat mana ya? Nanti saya upload. KLMS ya? KLMS. Kalau tak dapat KLMS, saya upload dalam tu lah. Mana-mana yang boleh lah. Itu saya cuba upload dalam YouTube. Tak dapat pula. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama.
Itu saja ya. Ada lagi yang tanya? Kehadiran KLMS ya. Kali ni saya tak letaklah lewat 10 minit. Siapa yang masuk tu kira hadir dia lah. Dekat cik ada. Okey, tak ada tak apa-apa, itu sajalah. Ya, insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Kalau ada masalah bolehlah hubungi saya ataupun Ustaz Bahaki pun boleh, tak masalah insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruh wa ghafurur rahim. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illal ladzina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.